dugaan belaka. Apa dugaan kita? Dugaan kita kan malaikat datang daripada sihat, sakit. Daripada berjalan, tiba-tiba jalan tapi goyang. Udah goyang, pakai tongkat. Udah pakai tongkat, pakai kerusi bulat. Gitu, gini, semua. Dulu kena hujan, tenang, tak ada masalah. Sekarang kena hujan, Hashimnya 3 minggu. Dulu makan cempedak dengan nangka, tak ada masalah. Habis 1 biji, bukan biji, 1 biji kan. Sekarang nangka 1 ulas, angin lekat 3 hari. Kan, betul. Jadi ini semua adalah dugaan-dugaan sebagai peringatan. Cuma kita je Sal dulu okey ke? Dulu awak umur 19, sekarang udah 61. Lupa diri betul lah. Kan? Jadi hati-hatilah. Okey, hati-hati. Itu dugaan. Dan tidak bisa dipelajari. Maksudnya benda gaib itu tidak bisa dipelajari. Kita maksudnya tak boleh masuk ke alam gaib dan mengetahui. Kalau orang offer lah, akak nak tak masuk ke alam gaib? Jawab je, kau masuklah sendiri. Tu kan, jangan pandai-pandai. Dan kecuali dalam bentuk imajinasi. Yang tu je. Imagine Allah gambarkan tak? Allah gambarkan. Macam mana gambarnya? Allah gambarkan besok dalam syurga. Ada orang duduk. Kan kita belajar dulu kan? Tak ingat dah tidak. Buat muka macam lupa je. Tu kan. Allah gambarkan ada 3 golongan manusia. Yang pertama, dia merasa indah berada dalam syurga, terbang dengan burung-burung hijaunya kan dalam syurga semua. Ada bidadari 72 orang kan, yang jadi ketua bidadari isterinya. Gitu. Ada satu golongan manusia hanya duduk di pintu gerbang menonton keindahan orang lain sedang dia mendapat angin-angin syurga Allah. Ada satu golongan hanya berada di halaman. Kan kita nak masuk rumah kita ada halaman tempat parking kereta. Lebih kurang macam tu, dia duduk situ. Ada orang langsung tak boleh masuk halaman. Itu ya. Jadi kita pilihlah, sebab pilihan itu Nabi cerita. So bila Nabi cerita itu benar, bila Allah cerita itu benar, maka kita ambil yang itu saja. Itu petunjuk dan kaedah-kaedah bagaimana nak pergi ke dalam syurga Allah Taala macam tu. Tugas kita adalah dibolehkan kita imagine. Ada imajinasi. Gitu kan. Susah pula. Okey. Imagine tu, boleh imagine tak? Boleh, berdasarkan kepada penceritaan. Nabi kata dalam neraka tu ada satu golongan yang ditarik urat kita panggil usus perut kita tu digiling macam kisar begitu. Tu sampai macam tu pun ada cerita. Ada orang yang dimasukkan dalam bekas, diletak api, ditutup rapat lagi macam tu. Ada. Semua penceritaan untuk Allah ingatkan kita. Udah-udahlah tu. Gitu. Udah-udah supaya balik kepada Allah. Baik. Dan atau pencarian gejala-gejalanya. Bolehlah. Apa gejala kita? Macam tu lah yang kita kata tadi tu. Cepat sesama, mudah mengantuk. Tadi nak datang makan ubat kecil manis. Ubat kecil manis kan macam tu jadinya. Cepat mengantuk, berdia duduk sekejap pun dah sakit belakang. Dekat kereta tempat duduk dah ada mesin, auto mesin kat situ. Bawa kereta bunyi gede gitu. Kalau tidak habis. Maka itu gejala-gejala nak menunjukkan bahawa kita menuju kepada kematian. Menuju kepada kematian ni datang macam-macam lah. Baik, adapun perasaan makhluk paling bawah, yakni perasaan manusia dan jin terhadap kematian, hampir tidak terkatakan tentang kesusahan dan cekikan-cekikan yang menyendat lehernya. Kita dicerita macam-macam lah cerita ni. Cuma hati-hatilah ya. Dalam kitab kita ni pun ada juga penceritaan yang kita perlu selidiki lah. Perlu selidiki. Memang kita digambarkan pada kita bahawa mati tu sangat sakit. Mati sangat sakit. Sehinggalah Nabi SAW ketika nak wafat,
iaitu Nabi SAW dia ambil air dan jelum, kita panggil gitu kan, lap di bahagian dahi dan bahagian muka dan sebagainya. Okey, baik, digambarkan satu kali cekikan sama dengan 1000 kali pukulan pedang. Saya ini kata manusia ya, kata manusia, ini bukan hadis. Tolong ingat yang ni. So saya tak mau oh ini hadis ke itu ke dan itu bukan ya. Ini kata manusia. Manusia imajinasi tadi, yang tu saja. Tapi adakah suatu kebenaran? Tidak. Tapi satu peringatan mungkin. Kita boleh jadikan dia sebuah peringatan. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Baik. Jadi gambaran-gambaran itu imajinasi manusia sahaja, dia bukan hadis, dia bukan Quran. Kita tak boleh kata oh begini. Tak. Oh, nak menakutkan orang bukan main, tapi dia sendiri tak takut-takut. Itu bahaya ya, jangan buat begitu. Maka bagaimana bisa diungkapkan dan diceritakan? Sungguh satu hal yang sulit diketahui hakikatnya. Tak payah ambil tahu. Begitu begini tak payah ambil tahu. Apa yang kita perlu ambil tahu? Apa yang ada dalam Quran, apa yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah habis. Yang lain kita prepare. Kita tak payah ambil tahu apa kita panggil tadi, Dajjal berada di mana. So kita prepare untuk lari daripadanya, hindarkan diri daripadanya, seperti mana perintah dalam sunnah Nabi SAW. Baik. Sementara itu, manusia dalam menduga rasa kematian itu berbeza-beza. Hang rasa macam mana pun, hang agak nak mati macam tu macam ni, tak. Perasaan itu hanya kita agakkan, kita harapan kita dan doa kita bagi kita husnul khatimah. Kita selalu doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan pengakhiran kami dengan husnul khatimah dan jangan matikan dalam su'ul khatimah. Bergantung pada perbezaan tingkatan dan cara berfikir masing-masing. Ni ada orang yang datang di dunia ini tak ada matlamat hidup, dia tahu gitu, so dia pun tak fikir langsung pasal mati. Dia tak fikir langsung, mati lah, habis lah. Ada orang datang di dunia ini, dia fikir, dia tahu mati, tapi langgar juga hukum. Maksiat boleh tahan, alah dah mati besok tak boleh buat dah. Kan? Ada manusia yang macam kita ni, kejap teringat, lama terlupa. Kan? Kejap teringat, lama terlupa. Ibadah 1 hari, cuti sebulan. Contohlah kan. Maka ada mengikut cara berfikir masing-masing. Dan golongan Islam menduga rasa kematian dalam fikiran mereka. Orang Islam, dia tahu dari mana aku datang, di mana aku sedang tinggal, apa tujuan Allah menghantar aku ke sini, dan aku bakal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam paling kurang dalam otaknya ada yang itu. Kalau tak ada, tak tahu nak cakap lah. Ya, baik.